pada tahun 1969, 13 Mei, kita pernah berlaku satu darurat dan ini merupakan peristiwa yang paling gelap, paling hitam yang pernah berlaku dalam negara kita dan kita isytiharkan darurat. Apakah peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969? Ianya adalah peristiwa Hai, Assalamualaikum. Wonderful dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketiga, tingkatan 5, Raja Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Alright. Jadi untuk fokus video kali ini, kita akan tengok berkaitan dengan kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi dalam video bahagian yang sebelum ini, kita dah belajar tentang latar belakang yang di-Pertuan Agong. Macam mana YDPA dilantik, siapa yang melantik YDPA, berapa tempoh jawatan YDPA. Jadi siapa yang boleh check out lagi video bahagian pertama, korang boleh check out video bahagian pertama di channel YouTube saya, Histrozi. Okay? Jadi sekarang kita akan tengok bahagian yang seterusnya tentang bagaimanakah ataupun apakah sebenarnya kerja-kerja YDPA ni. Mungkin kita akan rasa macam, okay, orang yang paling penting atau orang yang paling banyak bekerja dalam negara kita dia adalah Perdana Menteri. Jawapannya adalah tidak. Sebenarnya daripada orang kata Perdana Menteri, sebenarnya YDPA memiliki kerja yang lagi banyak. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri hanya mengetuai satu badan saja, iaitu Badan Eksekutif. Kalau YDPA dia mengetuai ketiga-tiga badan pemerintah dalam negara kita, iaitu dia menjadi Ketua Badan Perundangan, Ketua Badan Eksekutif dan juga Ketua kepada Badan Kehakiman. Jadi kita nak tengok apakah kuasa yang ada pada yang diberikan atau yang ada pada YDPA terhadap tiga-tiga badan ini. Kita akan tengok yang pertama dahulu, apakah kuasa YDPA dalam bidang perundangan ataupun apa kuasa YDPA dalam badan perundangan. Yang pertama adalah memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh rakyat ni Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara yang ada dalam Parlimen. Okey, kita dah belajar bagaimanakah tugas atau fungsi badan perundangan sebelum ini. Siapa yang belum tengok lagi, check out video berkaitan dengan badan perundangan, boleh check out dekat channel YouTube saya tentang apakah tugas badan perundangan. Jadi kalau kamu nak tahu setiap undang-undang yang nak diluluskan, nak dijadikan sebagai undang-undang dalam negara kita, dia perlu mendapat perkenan atau kelulusan. Perkenan ini maksudnya kelulusan daripada YDPA. Jadi everything dasar-dasar polisi undang-undang, dia mesti akan perlu mendapat cop dan kelulusan oleh YDPA. YDPA adalah individu yang terakhir untuk meluluskan sesebuah dasar ataupun perundangan tersebut. Jadi itu tugas yang pertama. Yang kedua adalah persidangan parlimen. Jadi bila persidangan parlimen itu nak diadakan, siapa yang nak memanggil, yang nak memberhentikan atau membubar parlimen tersebut? Jawapannya adalah YDPA. YDPA ada kuasa untuk memanggil semua ahli parlimen untuk bersidang dan YDPA juga ada kuasa untuk memberhentikan sebarang persidangan parlimen. Nampak tak betapa hebatnya kuasa YDPA ini? Dan yang ketiga, YDPA juga menjadi ketua agama. Okey, bagi negeri baginda sendiri dan juga negeri-negeri yang tak ada sultan. Contohnya macam Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Kalau negeri-negeri lain, siapa ketua agama dia? Siapa ketua agama Islam dia? Kalau negeri-negeri ada sultan, sultan mereka akan menjadi ketua agama di negeri masing-masing. Jadi macam contoh hari ini YDPA kita adalah Sultan Pahang, betul tak? Jadi Sultan Pahang akan menjadi ketua agama kepada negeri Pahang, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Itu tugas yang kedua. Alright? Kuasa yang ketiga adalah menjaga hak dan keistimewaan golongan-golongan Bumi Putera. Bumi Putera ni siapa? Bumi Putera adalah golongan-golongan penduduk asal di dalam negara kita, iaitu orang-orang Melayu, orang asli dan juga orang Borneo, iaitu orang-orang penduduk etnik-etnik di Sabah dan juga Sarawak. Adakah YDPA menjaga hak keistimewaan Bumi Putera saja? Jawapannya tidak. YDPA juga turut perlu menjaga kepentingan kaum-kaum lain yang ada dalam negara kita seperti kepentingan orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Jadi itu adalah
Yang keempat, maksudnya YDP kena jaga semua kaum. Bukan saja orang Melayu, bukan saja orang asli, bukan saja orang Sabah, termasuk semua kaum. Orang Cina dan India pun perlu dijaga hak kepentingan mereka oleh YDPA. Dan yang kelima, YDPA juga ada kuasa ataupun bertanggungjawab untuk mengisytiharkan darurat. Darurat ni apa benda? Darurat adalah satu keadaan kecemasan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil state of emergency. Yang mana bila berlaku sesuatu keadaan kecemasan yang mana negara kita tidak mampu dikawal atau tidak mampu dijaga keamanan dia oleh kerajaan biasa, dekat situlah YDPA yang akan memegang tampuk pemerintahan dan di situlah Perdana Menteri akan ditangguh ataupun akan orang kata Perdana Menteri akan turun kuasa, YDPA yang akan memegang pemerintahan pada waktu itu. Itu keadaan darurat. Tapi selalunya keadaan darurat ni berlaku bila berlaku masalah-masalah kecemasan. Macam orang kata berlaku serangan dalam negara kita ataupun pertahanan kita diganggu ataupun serangan penyakit macam COVID-19 dan sebagainya kan. Jadi akan adanya darurat. Contoh darurat yang pernah berlaku dalam negara kita, kalau kamu nak tahu, pada tahun 1969, 13 Mei, kita pernah berlaku satu darurat dan ini merupakan peristiwa yang paling gelap, paling hitam yang pernah berlaku dalam negara kita dan kita isytiharkan darurat. Apakah peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969? Ianya adalah peristiwa rusuhan kaum. Pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina sehingga menyebabkan keadaan yang sangat huru-hara, menyebabkan YDP kena isytiharkan darurat pada waktu itu. Dan bila YDP mengisytiharkan darurat, kuasa semua di bawah YDPA dan YDPA ada hak untuk meluluskan apa-apa saja perundangan ataupun undang-undang tidak melalui parlimen. Sebab pada waktu darurat, parlimen atau badan perundangan dan juga perlembagaan digantung. Alright? Sebab ini keadaan kecemasan. Jadi apa-apa saja tindakan yang boleh menjaga ataupun memulihkan keamanan, YDPA boleh luluskan begitu sahaja. Itu adalah state of emergency ataupun keadaan darurat. Dan hanya YDPA saja boleh mengisytiharkan sebarang darurat di dalam negara kita. Okey, itu adalah kuasa perundangan. Seterusnya, kita tengok pula kuasa eksekutif YDPA. Kuasa eksekutif YDPA bertanggungjawab untuk melantik ahli-ahli yang ada dalam badan eksekutif. Alright, seperti Perdana Menteri yang akan dilantik pada ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey, dan juga Perdana Menteri juga, YDPA juga bertanggungjawab untuk melantik jemaah-jemaah menteri. Jadi semua menteri-menteri yang ada dalam negara kita dilantik sendiri oleh YDPA setelah mereka memenangi pilihan raya. Jadi bila orang kata wakil-wakil rakyat yang telah memenangi pilihan raya, parti mana yang paling banyak menang dalam Dewan Rakyat, mereka itulah yang akan dipilih untuk menjadi kerajaan dan jawatan-jawatan menteri-menteri dan juga Perdana Menteri itulah yang akan dilantik sendiri oleh YDPA. Yang kedua, YDPA juga bertanggungjawab untuk melantik jawatan-jawatan penting yang lain dalam badan eksekutif. Contoh macam Peguam Negara, Parlimen Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Ahli SPR, Ahli Suruhanjaya Polis dan sebagainya. Alright? Dan yang ketiga, YDPA juga menjadi pemerintah yang paling tinggi dalam Angkatan Tentera, dalam orang kata tentera, tak kira tentera laut ke, tentera darat ke, tentera udara ke. Jadi YDPA menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Dan yang kelima, YDPA juga bertanggungjawab untuk dalam bidang diplomatik untuk melantik diplomat. Melantik diplomat, bukan melantik diplomatik. Melantik diplomat. Diplomat ni adalah duta, ambassador, wakil negara kita di negara-negara luar. Jadi YDPA akan melantik ahli-ahli diplomat ini sebelum mereka menjalankan tugas di negara-negara luar. Alright, dan YDPA juga bertanggungjawab untuk menerima diplomat asing. Bila ada ahli diplomat yang nak daripada negara luar nak datang menjalankan tugas di dalam negara kita, diplomat itu perlu berjumpa dulu dengan YDPA. Jadi penting jawatan diplomat ni ataupun duta, ambassador kita panggil. Alright, sebab itulah dekat every negara kita ada pejabat kedutaan. Pejabat kedutaan Malaysia di Korea, di Amerika, di China dan sebagainya. Jadi itu adalah dalam badan eksekutif. Yang ketiga, YDPA juga ada kuasa dalam bidang kehakiman. YDPA bertanggungjawab untuk melantik semua hakim-hakim termasuklah ketua hakim negara dan hakim-hakim yang ada dalam mahkamah
terutamanya hakim dalam mahkamah atasan, hakim mahkamah persekutuan, hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah rayuan dan sebagainya, semua dilantik sendiri oleh YDPA. Alright, dan yang kedua, YDPA juga ada kuasa untuk mengampun kesalahan jenayah. YDPA ni ada kuasa beri perkara, tahu tak? Yang mana kalau contoh ada certain case jenayah yang ingin diampunkan oleh YDPA, YDPA boleh ampunkan, boleh tangguh dan boleh membatalkan ataupun mengurangkan kesalahan-kesalahan jenayah tersebut. Tetapi bukanlah mudah. Ada prosedur-prosedur yang perlu dilalui. Alright, yang perlu dipatuhi kalau ingin kesalahan jenayah itu diampunkan. Alright, dan YDPA bukan hanya melakukan atau mengambil keputusan untuk mengampunkan kesalahan jenayah itu mengikut kehendak baginda sendiri. Baginda ataupun YDPA kena mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan. Siapa lembaga pengampunan dekat sini? Lembaga pengampunan ialah Majlis Raja-Raja Melayu. Contoh, kalau saya buat kesalahan jenayah, saya nak dapatkan orang kata pengampunan daripada YDPA, YDPA boleh ampunkan saya, tapi ada prosedur dia dan YDPA perlu mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan, daripada 9 orang Raja-Raja Melayu. Kalau 9 orang Raja-Raja Melayu tak setuju, mungkin saya tidak akan diampunkan. Walaupun boleh, walaupun itu kuasa budi bicara baginda, tetap juga ada prosedur yang perlu dipatuhi. Nampak tak betapa besarnya kuasa YDPA dalam negara kita pada hari ini. Alright. Kalau Perdana Menteri dia hanya bertugas atau berkuasa di bahagian ini saja. Kalau YDPA di sini dan juga di sini. Itu betapa besarnya tanggungjawab seorang YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang korang tahu siapa itu YDPA atau Yang di-Pertuan Agong. Kalau korang ada apa-apa topik yang nak dibincangkan bersama dengan saya atau korang nak belajar lagi dengan saya sehistrozi, korang boleh komen di ruangan komen, atau kalau korang nak bahagian yang seterusnya, korang boleh komen juga. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, iaitu Histrozi, HISTROZI. Jadi saya rasa sampai di situ saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Let Histrozi teach you history, okay?